Undang-Undang Perbekalan Tambahan Kurungan 2021-2022 diluluskan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Miza Isni Muhammad dalam Berita Parlimen. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang perbekalan tambahan kurungan 2021-2022 dan ia melibatkan permohonan tambahan perbelanjaan bagi perkhidmatan tahun 2021 berjumlah 8 bilion 413 juta 567,300 ringgit. Rang undang-undang tersebut dibentangkan Timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Muhammad Shahar Abdullah itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga. Perbelanjaan tambahan itu dimohon untuk pindaan lebihan daripada akaun hasil disatukan 2021 ke kumpulan wang pembangunan sebanyak 2.235 bilion ringgit dan 64.26 juta ringgit yang juga sebahagian daripada keperluan keuangan untuk menampung perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2021. Sebanyak 6.18 bilion ringgit pula adalah peruntukan tambahan langsung kepada kementerian dan jabatan yang telah diberi kebenaran untuk berbelanja melebihi peruntukan bagi membaiki perkara-perkara yang komited pada 2021. Terdahulu, ahli parlimen daripada Blok Kerajaan dan Pembangkang mengambil bahagian membahaskan rang undang-undang itu di peringkat jawatankuasa disusuli sesi penggulungan oleh kementerian yang terlibat dalam anggaran perbelanjaan tambahan itu. Persidangan Dewan Rakyat bersambung esok. Kenaikan kos subsidi produk petroleum memberi tekanan kepada kedudukan fiskal kerajaan. Komitmen pertambahan kos subsidi tersebut sepatutnya boleh digunakan untuk manfaat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Muhammad Shahar Abdullah ketika menggulung perbahasan RUU Perbekalan Tambahan Kurungan 2021-2022 menjelaskan kerajaan walau bagaimanapun tidak boleh meminjam untuk membiayai belanja menguruskan kos subsidi tersebut. Maka kenaikan kos subsidi hendaklah diimbangi dengan pertambahan hasil dan perkhidmatan perbelanjaan. Ya benar, Ahli Yang Berhormat, kita merupakan negara pengeluaran minyak mentah dan berkemungkinan akan mendapat peningkatan pendapatan dengan kenaikan mendadak harga minyak mentah dunia. Walau bagaimanapun memandangkan konflik Rusia dan Ukraine sekarang masih pada peringkat awal, kerajaan masih belum dapat membuat unjuran sebenar peningkatan pendapatan tersebut berbanding implikasi kewangan yang perlu ditanggung melalui pemberian subsidi ini. Beliau berkata berdasarkan unjuran awal, kerajaan masih perlu menampung kos subsidi produk petroleum memandangkan hasil cukai minyak tidak mencukupi. Kerajaan sememangnya sedang mengkaji mekanisme subsidi produk minyak supaya dapat dilaksanakan secara lebih bersasar dan menumpukan bantuan dan subsidi kepada keluarga Malaysia yang benar-benar memerlukan. InsyaAllah, Ahli Yang Berhormat, pelaksanaan subsidi dijangka dapat mengoptimumkan sumber kewangan kerajaan dan penyebatan yang dicapai dapat diagihkan semula untuk program yang lebih berkesan menyumbang kepada kesejahteraan keluarga Malaysia. Untuk itu, Jemaah Menteri telah memberi mandat kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan libat urus mencari pendekatan pelaksanaan subsidi secara bersasar. Dalam pada itu, jumlah pendapatan petroleum kerajaan bagi tahun ini dijangka meningkat kepada 8.7 bilion ringgit sekiranya harga minyak mentah kekal pada kadar melebihi $100 setong. Bagaimanapun, unjuran itu masih belum muktamad memandangkan konflik Rusia-Ukraine yang menjadi faktor utama peningkatan harga minyak mentah dunia masih di peringkat awal. Dalam masa sama, Datuk Muhammad Shahar menegaskan RUU Perbekalan Tambahan Kurungan 2021-2022 untuk memperuntukkan lebihan perbelanjaan untuk tujuan lain yang tidak melebihi anggaran perbelanjaan bajet 2021 yang diluluskan Parlimen sebelum ini. Oleh itu, ingin saya jelaskan di sini bahawa rang undang-undang perbekalan ini bukanlah melambangkan perbelanjaan yang melebihi.
apa-apa yang diluluskan mahupun keperluan tambahan akibat peruntukan tidak mencukupi. Kang Ngah, saya bagi selepas habis. Mahupun keperluan tambahan akibat peruntukan tidak mencukupi. Tetapi rang undang-undang ini lebih kepada menguntukkan sesuatu lebihan perbelanjaan daripada maksud yang mengalami tidak kecukupan. Lebihan perbelanjaan dari maksud yang mengalami tidak kecukupan peruntukan disebabkan perkara-perkara tertentu yang memerlukan peruntukan tambahan yang lebih tinggi daripada peruntukan asal yang telah diluluskan. Sementara itu, bagi memastikan keberadaan bekalan minyak masak bersubsidi di pasaran, peruntukan tambahan telah dipohon dan diluluskan sebanyak RM503,699,800 dengan peruntukan tambahan skim penstabilan harga minyak masak COSS dapat dilaksanakan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata harga komoditi sawit alami peningkatan sejak tahun 2020. Pada November 2021, harga komoditi sawit meningkat lebih tinggi iaitu RM5,631.50 berbanding RM2,900 per tan metrik pada 2020. Harga komoditi minyak sawit adalah harga yang ditentukan di pasaran terbuka dan tidak dikawal oleh kerajaan. Ini bermaksud harganya boleh berubah-ubah berdasarkan kepada penawaran dan permintaan pasaran. Jadi peruntukan tambahan ini bertujuan untuk menampung peningkatan perbelanjaan program COSS ini, di mana harga minyak masak bersubsidi terus dikekalkan meskipun harga komoditi sawit telah meningkat pada akhir tahun 2020 dan berlarutan hingga ke tahun 2021. Dan berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, Malaysian Palm Oil Board, Malaysian Palm Oil Board MPOB, pada tahun 2020 hingga harga purata bulanan yang diterbitkan, purata harga RBDPL ini telah meningkat ke paras RM2,900 bagi setiap metrik tan, iaitu lebih tinggi daripada harga yang telah dijangka. Dalam perbahasan RUU sama, Dewan dimaklumkan pelaksanaan Pilihan Raya Umum PRU Dewan Negeri Melaka dan Johor ke-15 membabitkan kos berjumlah RM141 juta. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Mas Ermianti Samsudin berkata ia melibatkan RM45 juta untuk PRU Dewan Negeri Melaka dan RM96 juta untuk PRU Dewan Negeri Johor. Dan juga keseluruhan kos tersebut adalah merangkumi perolehan, pembelian dan juga sewaan peralatan pilihan raya, kenderaan, pembangunan ICT, logistik, allowance petugas dan keperluan-keperluan lain yang berkaitan. Perbelanjaan ini juga turut mengambil kira peralatan mengikut garis panduan pencegahan COVID-19. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang senada mahu rang undang-undang RUU anti lompat parti dibentang dengan segera. RUU berkenaan perlu dibentang dan diluluskan bagi memastikan sistem parlimen dan demokrasi negara tidak mengalami defisit kepercayaan rakyat. Wakil Kota Raja Muhammad Sabu berkata, Akta Anti Lompat Parti akan mengembalikan semula penghormatan kepada sistem parlimen demokrasi. Oleh itu, untuk memulihkan keadaan ini, untuk memulihkan sistem parliamentary demokrasi ini, Akta Anti Lompat Parti mesti disegerakan. Kalau tak ada Akta Anti Lompat Parti ini, bagaimana kita nak praktiskan parliamentary demokrasi yang subur? Senada dengan Muhammad Sabu, Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz mahu RUU anti lompat parti dibentangkan walau dalam apa cara dan keadaan sekalipun. Saya difahamkan itu jemaah menteri di kalangan mereka tidak ada persefahaman daripada segi macam mana bentuknya, iaitu
rang undang-undang anti lompat ini. Saya kira yang penting ni pandangan mereka tidak dapat orang kata sepakat itu tidak penting. Yang penting mesti diluluskan di dalam dewan ini, dibentang. Dalam apa bentuk sekalipun mesti install first, mesti masukkan akta itu, rang undang-undang itu masuk dalam dewan, dan kalau ada apa-apa kelemahan ke apa, kita bolehlah tweak dalam apabila bentang nanti dalam peringkat jawatankuasa kita boleh tambah yang mana kita merasakan itu bahawa tidak adil ke apa ke. Dengan izin, let us first of all have the rang undang-undang bill itu dalam dewan. Wakil Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan pula mahu kerajaan menunjukkan komitmen memastikan hanya rakyat Malaysia menerima manfaat subsidi pukal. Jika kita banding, Arab Saudi RM2.59, UAE RM3.55, Indonesia RM3.74, Vietnam RM4.99, Filipina RM5.27, Thailand RM5.63, Singapura RM9.16, Malaysia RM2.05. Ini sangat baik. Tetapi apa yang saya ingin timbulkan di sini ialah, adakah benar bahawa RM15 bilion diperlukan untuk subsidi pukal ini? Dan subsidi pukal ini menguntungkan orang yang lebih kaya, yang lebih banyak kereta. Dan kita akan buka sempadan, 9 hari lagi kita akan buka sempadan. Beliau menegaskan faedah subsidi juga sepatutnya tidak dinikmati oleh negara-negara jiran. Dalam pada itu, Datuk Seri Ahmad Maslan turut bertanyakan apakah persediaan negara yang akan memasuki fasa peralihan endemik bermula 1 April ini. Kementerian Kesihatan 3.87 bilion ini yang ingin saya tanyakan ketika endemik ini, apakah dia 10 SOP dan 9 garis panduan yang akan diumumkan, tinggal 9 hari lagi, kita harap akan diumumkan segera. Dan keperluan vaksin bagaimana, adakah rakyat masih diteruskan untuk divaksinasi terutama pada anak-anak yang berumur 12 tahun. Terima kasih. Dalam perbahasan RUU sama, Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman pula membangkitkan isu peruntukan tambahan yang diterima Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Katanya KPDN HEP perlu membuat perancangan rapi memenuhi keperluan pengguna khususnya menjelang sambutan Ramadan kali ini. Dari sudut kawalan harga yang cukup membimbangkan rakyat di luar sana, dan juga kewujudan ataupun barangan yang mencukupi yang akan dipastikan oleh pihak kementerian di pasaran sana juga turut membimbangkan, sama ada yang telah berlaku sebelum ini berkaitan dengan ayam, telur dan sebagainya. Sementara itu, Wakil Kubang Pasu Dato' Amiruddin Hamzah pula membangkitkan keperluan disiplin fiskal untuk menentukan keutamaan perbelanjaan sama ada untuk bekalan dan juga pembangunan. Jadi untuk itu kita kena pastikan bahawa perbelanjaan yang nak dibuat selepas ini biarlah dianya mempunyai prioriti-prioriti yang tertentu yang akan memberikan kesan untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu, ketika sesi perbahasan di Dewan Negara, Ahli Dewan Negara Senator Muhammad Zahid Mat Arif berkata pelbagai perubahan perlu dilakukan bagi merealisasikan langkah memertabatkan bahasa Melayu. Usaha mengembalikan darjat bahasa Melayu oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob harus disokong. Kami menzahirkan betapa pentingnya bahasa Melayu ini diangkat kembali darjatnya sebagai lingua franca, bahasa perantaraan, sebagaimana tersohornya bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan, bahasa diplomatik dan bahasa pentadbiran ketika zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka suatu ketika dahulu. Saya mencadangkan agar Institut Terjemahan Negara ditambah baik menjadi institusi terjemahan, menjadi Institut Terjemahan dan Tafsiran Negara. Institut ini
Seterusnya perlu diletakkan di bawah bidang kuasa Dewan Bahasa dan Pustaka agar selari dengan beberapa pindaan terhadap Akta DBP sendiri yang sedang dirangka pada ketika ini. Tegas beliau, Bulan Bahasa Melayu juga perlu diberi nafas baharu dan disemarakkan agar dapat menarik minat seluruh lapisan masyarakat. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI jatuh dari tangga ke-57 pada tahun 2020 ke 62 pada 2021. Menurut Ahli Dewan Negara, Senator Datuk Dr. Nguyen Jeluing, terdapat beberapa punca kejatuhan kedudukan negara dalam CPI. Antaranya politik wang masih berterusan, tiada kemajuan reformasi yang dicadangkan SPRM serta kes rasuah berprofil tinggi dibebaskan tanpa penerangan. Justru itu saya cadangkan, 1. Akta Rahsia Rasmi atau Official Secret Act dikurangkan skop supaya banyak perkara-perkara dapat dikongsikan dengan orang awam. Kedua, untuk kes-kes berprofil tinggi, kemajuan kes dikongsikan secara teratur melalui media massa untuk pengetahuan awam. Ketiga, laporan terkini mengenai rancangan anti-rasuah nasional atau National Anti-Corruption Plan dibentang di Parlimen dan di Dewan Yang Mulia ini. Cadangan untuk SPRM bertanggungjawab kepada Parlimen. Kita tidak payah pandang jauh. Mungkin kita boleh belajar dari negara jiran kita untuk menambah baikkan langkah-langkah pencegah rasuah kita. Surat bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas kepada Wakil Waris Kesultanan Sulu ternyata memberi implikasi buruk kepada negara. Senator Datuk Seri Velpari anak lelaki Sami Velu turut mempersoalkan tindakan Waris Kesultanan Sulu yang mengemukakan saman pada tahun pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini dan ia menimbulkan kesangsian. Akibat surat berkenaan, Waris Kesultanan Sulu itu bertindak menyaman negara dan negara diarah membayar lebih 62 bilion ringgit. Adakah surat yang ditulis oleh Tan Sri Tommy Thomas telah mendapat kelulusan Kabinet Kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu? Atau adakah surat itu ditulis oleh Tan Sri Tommy Thomas sebagai Peguam Negara tanpa menyerujuk kepada yang amat berhormat Perdana Menteri ketika itu atau juga barisan Kabinet? Satu lagi perkara yang mengganggu fikiran saya adalah mengapa keturunan Sulu perlu tunggu dari tahun 2013 hingga kerajaan bertukar tangan pada tahun 2018 sebelum memulakan saman terhadap negara kita. Ini amat pelik sekali dan seperti terdapat rancangan rahsia. Bertemu kembali. Kerajaan akan mengeluarkan senarai prosedur operasi standard SOP pembukaan sempadan negara yang lebih terperinci dalam waktu terdekat. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Mastura Muhammad Yazid, ia termasuk prosedur di pintu masuk antarabangsa PMA Darat dan Laut. Putusan pembukaan sempadan ini yang berhormat diputuskan dan dibuka pada 1 bulan April berlandaskan pada 3 perkara asas, iaitu pertama, ia berpandukan sains dan fakta terkini berkaitan COVID-19. Kedua, membandingkan keperluan pembukaan sempadan di negara-negara lain. Dan ketiga, memberi keselesaan kepada pengembara dan tidak merumitkan perjalanan mereka. Paling penting, Malaysia sekarang adalah destinasi terbuka dan boleh dikunjungi semua. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Bagan Lim Guan Eng.
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan memasang 5 siren amaran tipu negara dalam usaha memberi amaran awal kepada warga kota mengenai kemungkinan berlakunya banjir kilat. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata kerja-kerja awal memasang siren telah dilaksana dan dijangka siap dalam masa terdekat. Pemasangan sistem amaran, DBKL akan memasang 5 siren amaran. Yang pertama, lorong kiri Kramat, Terowong Chan Solin, Taman Yutan, Jalan 9, Kampung Ceras Baru dan Kampung Sungai Baru. Kerja-kerja awal sudah pun dilaksanakan dan akan siap dalam tempoh terdekat. Selain itu, 13 daripada 51 kamera lita tertutup CCTV telah siap dipasang di kawasan hotspot banjir. Dan menjawab soalan tambahan, Wakil Tumpat, Datuk Cik Abdullah Maknawi berhubung keberkesanan Terowong Smart untuk menangani banjir kilat. Untuk soalan tambahan lain, Datuk Jalaluddin turut memaklumkan pihaknya sedang meneliti untuk menambah kaki tangan Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran DBKL bagi memantau cerun dan kawasan berbukit. Ini memandangkan ketika ini terdapat 3,441 kawasan berbukit dan cerun di Kuala Lumpur yang perlu dipantau pasukan berkenaan dengan kekuatan kira-kira 300 kaki tangan. Pindaan Akta Hak Milik Strata 1985 / Akta 318 sedang digubal untuk menangani isu bangunan usang. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata pindaan melibatkan persetujuan pemilik petak dan tata cara penambatan skim strata bagi membolehkan pembinaan semula bangunan. Walaupun satu bentuk perundangan masih belum lagi wujud, tetapi banyak program pembaharuan semula bandar telah dilaksanakan sejak tahun 2000 lagi. Ini melibatkan pelaksanaan oleh pihak swasta, terutamanya bagi kawasan pembaharuan semula bandar yang menghasilkan pulangan ekonomi yang sewajarnya. Namun, bagi kawasan dan bangunan usang yang tidak mempunyai pulangan ekonomi kepada pihak swasta, pihak kerajaan, termasuk pihak kerajaan negeri disaran untuk mempertimbangkan satu bentuk kaedah pembaharuan semula bagi mengelakkan kawasan bangunan terus merosot ataupun menimbul isu urban decay. Suatu penilaian kesan kawal selia juga akan diwujudkan sebagai permulaan untuk penggubalan undang-undang baharu bersifat konklusif dan komprehensif bila menjawab pertanyaan Wakil Bukit Bendera Wong Hon Wai. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhak membuat sebarang pengumuman berkaitan inisiatif kerajaan dalam apa jua platform yang dirasakan bersesuaian. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tugas-Tugas Khas, Datuk Mastura Muhammad Yazid, perkara itu merupakan prerogatif Perdana Menteri. Mengenai hal-hal yang berkaitan pada pengumuman di Perhimpunan Agung UMNO, Perdana Menteri mempunyai prerogatif untuk mengumumkan apa saja pengumuman di mana-mana forum yang beliau rasa sesuai, dan semestinya juga beliau telah mengumumkan banyak perkara mengenai peralihan ini ketika beliau membuat sidang media ketika mengumumkan fasa tersebut. Jadi yang berhormat, kita bersama-samalah mengusahakan supaya negara ini keluar dari keadaan yang sedang berlaku di negara kita sekarang. Terima kasih. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Bagan Lim Guan Eng. Pengeluaran minyak sayuran dunia diunjur kembali mencatat pertumbuhan positif dengan harga yang lebih stabil di pasaran tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin, setakat 8.30 pagi semalam, harga terkini RM6,351.50 per tan. Katanya harga purata minyak sawit mentah MSM tinggi ketika ini disebabkan gangguan terhadap bekalan minyak sayuran dunia seperti minyak kacang soya dan minyak sawit.
Langkah menstabilkan harga termasuk meneruskan program penanaman semula sawit, melancarkan kontrak niaga hadapan MSM khusus untuk Sabah dan Sarawak serta meningkatkan permintaan terhadap minyak sawit dan produk berasaskan sawit. Produk berasaskan sawit melalui pengukuhan pasaran setia ada seperti di Pakistan, Turki, negara ASEAN dan sebagainya. Dan juga memperkukuhkan kerjasama strategik bersama negara Indonesia melalui Majlis Negara-Negara Peluang Minyak Sawit ataupun CPOPC dan juga pelaksanaan skim pensijilan minyak sawit mampan Malaysia. Dan dengan segala strategi-strategi yang dilaksanakan ini, sedikit sebanyak dia dapat mengimbangkan dan menstabilkan harga pasaran minyak sawit di seluruh dunia. Peratusan pendaftaran keseluruhan harta intelek tempatan meningkat sebanyak 23.5% menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nathalinggi. Dari tahun 2016 hingga kini, Kementerian menerima 318,355 permohonan dan perfailan harta intelek. Ia melibatkan 129,348 permohonan tempatan dan 189,007 permohonan luar negara. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, sebanyak 225,171 harta intelek telah didaftarkan. Manfaat yang diperolehi daripada pendaftaran harta intelek kepada pemilik berdaftar adalah sangat luas. Pemilik mendapat hak eksklusif untuk membuat, menjual, menyewa atau menggunakan harta intelek bagi tujuan perdagangan atau perniagaan. Selain perlindungan dan penguatkuasaan di bawah perundangan harta intelek yang membolehkan pemilik berdaftar mengambil tindakan undang-undang ke atas penyalahgunaan harta intelek tanpa kebenaran. Jadi pendaftaran juga memberi nilai tambah dalam produk perniagaan pemilik untuk memasarkan produk ke luar negara serta merupakan antara syarat mendapatkan geran-geran pembiayaan perniagaan daripada kerajaan. Beliau menjawab, 60 lokasi disasarkan di seluruh negara bagi melaksanakan program inovasi sains untuk keluarga Malaysia termasuk kawasan luar bandar dan juga pedalaman. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI Datuk Seri Dr. Adham Baba, ia melibatkan lebih 100,000 penyertaan masyarakat. Jelasnya, Pusat Sains Negara PSN diamanahkan sebagai Pusat Kecemerlangan Pembudayaan Sains Teknologi dan Inovasi STI Negara. Ia sebagai ejen peneraju program pembudayaan STI untuk memupuk minat dan kefahaman masyarakat dengan pendekatan secara informal. Pusat Sains juga melaksanakan program Singgah Sains dan juga program ini telah melibatkan 12 lokasi luar bandar dan pendalaman penyertaan lebih 20,000 orang. Dan pada tahun 2022, tahun ini, kita merangka 3 siri program jelajah iaitu di Terengganu, Johor dan Sarawak yang akan kesasarkan 6,000 penyertaan anggota masyarakat di pendalaman. Berita Parlimen 22 Mac 2022 berakhir di sini. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.